Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 11 September bersama saya Nazira Syaringan dan jurubahasa isyarat Azlina Muhammad Isa. Dan berikut tajuk utama malam ini. Kes Ittifaqiyah, seorang kekal di penjara, seorang bebas. Juga program subsidi bersasar bermula tahun depan. Kekal ditahan di penjara selama tempoh diperkenankan yang di-Pertuan Agong selepas Mahkamah Rayuan menolak rayuannya untuk mengetepikan sabitan membunuh 23 mangsa kebakaran di Pusat Tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah pada 2017. Panel 3 hakim yang bersidang membuat keputusan berkenaan secara sebulat suara. 3 hakim dipengerusikan Datuk Abu Bakar Jaiz bersidang bersama Datuk Cik Muhammad Ruzima Ghazali dan Datuk Si Mi Chun menolak rayuan lelaki itu selepas mendapati dapatan salah oleh Mahkamah Tinggi yang dikenakan terhadapnya adalah selamat dan harus dikekalkan. Mahkamah dalam pada itu juga menetapkan seorang lagi lelaki yang berdepan pertuduhan sama kekal dilepas dan dibebaskan. Kedua-dua lelaki yang berusia 16 tahun ketika kejadian tidak berdepan hukuman mati kerana di bawah umur 18 tahun mengikut peruntukan undang-undang. Pada 17 Ogos 2020, lelaki berusia 22 tahun itu disabitkan oleh Mahkamah Tinggi atas kesalahan membunuh sebelum diperintahkan supaya ditahan di penjara selama tempoh yang diperkenan yang di-Pertuan Agong. Pihak pendakwaan memanggil 71 saksi manakala 6 saksi pembelaan dipanggil sepanjang perbicaraan yang bermula pada 30 Mei 2018. Dalam kejadian pada 14 September 2017, 21 pelajar dan 2 guru tahfiz terbunuh selepas terperangkap di tingkat 3 asrama Pusat Tahfiz Ittifaqiyah yang terbakar. Insiden berlaku antara jam 4.15 pagi hingga 6.45 pagi. Jabatan Kastam Diraja Malaysia atau JKDM berjaya menumpaskan satu sindiket pengedaran dadah antarabangsa selepas 338 bungkusan dadah jenis metafetamin ditemui di Sorok dalam gelung paip getah. Dadah seberat 51.36 kg dengan anggaran nilai 1.7 juta ringgit itu dirampas selepas pemeriksaan dibuat ke atas dagangan tersebut yang diikrarkan sebagai paip bertekanan tinggi. Menurut penolong Ketua Pengarah Kastam Penguatkuasaan Ridwan Abdullah, bertindak atas maklumat sepasukan anggota kastam daripada cawangan narkotik Ibu Pejabat JKDM telah menyita 6 buah kotak di sebuah gudang di Pelabuhan Kelang, Selangor kira-kira jam 12.45 tengah hari pada 4 September lalu. Siasatan awal mendapati dagangan itu akan dieksport ke Australia melalui jalan laut. Modus operandi dalam kes ini adalah bagi mengaburi pihak berkuasa dagangan yang mengandungi sebanyak 338 plastik luksina yang berisi bahan dadah telah disorok di dalam 72 gelung paip. Ridwan berkata demikian pada sidang media di cawangan narkotik Ibu Pejabat JKDM Kampung Jijan Nilai Negeri Sembilan petang tadi. Katanya lagi hasil risikan mendapati pengeksport menggunakan maklumat syarikat palsu di dalam dokumen eksport sekaligus menyukarkan tangkapan dibuat ke atas suspek. Bagaimanapun kata beliau, JKDM akan berhubung dengan pihak berkuasa Australia untuk menjejaki suspek. Dan ini pula isu restoran nasi ayam Claypot yang dilapor tidak halal. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata umat Islam dinasihatkan supaya berhati-hati dalam memilih tempat makan. Jadi atas asas tersebutlah maka saya menasihati seluruh masyarakat Islam supaya berhati-hati. Maknanya bila mana kita pergi ke mana-mana restoran, tempat makan apa semua, sebagai orang-orang Islam, kita digalakkan untuk kita berhati-hati. Maknanya sekarang kita kena tengoklah ada logo halal ataupun tidak dekat restoran tersebut. Okey, adakah restoran tersebut adalah pemegang kepada sijil halal JAKIM ataupun mana-mana yang dikeluarkan oleh JAIN dan MAINS.
Pemilihan makanan katanya sangat penting bagi umat Islam kerana ia akan menjadi darah daging. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas isu restoran nasi ayam Klepot yang tular di media sosial kerana didakwa menggunakan bahan tidak halal dan bukan pemegang sijil pengesahan halal Malaysia yang sah. Kekurangan bekalan beras putih tempatan atau BPT di Kedah memberi kesan ketara kepada peniaga makanan kerana sukar memperoleh stok hinggakan terpaksa membeli beras import walaupun berlaku kenaikan harga. Susulan itu ada dalam kalangan peniaga yang terpaksa menaikkan harga jualan, namun ada juga yang tidak menaikkan harga kerana bimbang kehilangan pelanggan. Peniaga makanan Zaitun Osman berkata sebelum ini dia membeli bekalan beras tempatan sekitar 2 atau 3 kampik untuk jualan nasi lemak seminggu sekali. Namun sejak kebelakangan ini, dia terpaksa keluar mencari setiap hari. Katanya ada kedai yang menghadkan pembelian beras tempatan hanya sekampik bagi 10 kilogram hinggakan dia terpaksa mencari di tempat lain. Zaitun yang berniaga lebih 20 tahun itu berkata dia mencari di kedai seluruh bandaraya Alusta untuk membeli beras tempatan bagi stok berniaga setiap hari kerana tidak mampu membeli beras import yang mahal harganya. Jelasnya walaupun bekalan beras berkurangan, namun dia masih mengekalkan harga nasi lemak sekitar RM1 hingga RM1.50. Stok beras memang susah nak dapat. Nak beras tambah-tambah beras tempatan. 1 minggu, 1 bulan atau 1 trip tu je sampai. Jadi kami peniaga-peniaga terpaksa berebut nak ambil banyak tak boleh. Kena ambil seorang satu. Kok masih kekalkan harga nasi lemak tu sebab kita kesian dekat pengguna-pengguna. Sekarang ni semua orang tengah kekangan ekonomi, tengah miskin sangat sekarang ni. Jadi tak sampai hati nak naikkan harga nasi lemak tu. Bagi seorang lagi peniaga Hasni Ibrahim, dia yang berniaga di Medan Selera di Pasar Besar terpaksa menaikkan harga nasi lemak dari RM1.20 kepada RM1.50 ekoran terbeban dengan kenaikan harga beras. Depo minta kan bagilah naik kami ke RM1 bang. Depo pun naik RM1.5. Depo beli barang terlampau mahal sangat. Terlampau mahal sangat. Tu kami jual RM1.5 lah. Satu bungkus, satu tuan lagi RM2. Benda ni kira baru saja, bukan lama, baru saja. Tapi depa tak tahan kan dengan barang mahal kan. Apa dia tu yang terpaksa naik tu. Dalam pada itu, peniaga runcit Zaitun Saad berkata, setakat ini dia tidak menghadkan pembelian beras putih tempatan kepada pelanggan kerana pelanggan yang datang kebanyakannya terdiri daripada individu. Kebiasaannya pelanggan yang datang hanya beli sekampik sahaja, tetapi jika ada yang hendak membeli lebih, dia tetap menjualnya. Saya tinggal 2 beg lah, saya ambil pun tak banyak. Tak kisah saya ambil pula kalau ada. Kalau tak ada? Tak ada, saya tak kisah tu. Nanti dia sekali dia ambil tu berapa kilo? Saya dah ambil dalam 10 beg, itu dia 5 kilo. Sini macam pasar ni kurang sikit permintaan beras kan. Kalau macam kedai-kedai luar tu, macam peniaga-peniaga dia beli di kedai borong lah. Sementara itu, Presiden Persatuan Pengguna Kedah atau KIK, Muhammad Yusrizal Yusof berkata pihaknya menyambut baik langkah kerajaan menghadkan pembelian 100 kg beras putih tempatan kepada individu kerana ia dapat mengatasi masalah kekurangan beras di pasaran. Beras tempatan sebanyak 70% dalam pasaran dan juga beras import sebanyak 30% dalam pasaran. Sekiranya berlaku pembelian panik daripada pengguna, saya rasa beras itu masih mencukupi bagi persatuan pengguna. Kerana beras tempatan berada dalam 70% dalam pasaran. Tapi pada hari ini kita tengok di dalam pasaran hanya 3 beras import saja. Di mana-mana pun kita pun mendapati bahawa banyak pengguna, 90% pengguna menyatakan bahawa di tempat mereka tidak ada beras tempatan. Justru Muhammad Yusrizal berkata pihak kementerian dan agensi berkaitan perlu melakukan suatu pelanjangka masa panjang untuk mengelakkan perkara ini terus berlaku. Katanya sekiranya terus bergantung kepada beras import, ia amat bahaya disebabkan sudah ada negara yang memberhentikan penjualan ekspor beras kepada negara lain.
Penganjur dan peserta Himpunan Gerakan Selamatkan Malaysia yang dijorakan berlangsung di hadapan Kompleks Sogo di Ibu Negara Sabtu ini boleh dikenakan tindakan undang-undang. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Han Maidin Pichi berkata, tindakan itu akan diambil kerana pihak penganjur sehingga kini tidak membuat sebarang permohonan berhubung himpunan tersebut. Menurut Datuk Seri Ayub, mana-mana pihak yang ingin menganjurkan sebarang perhimpunan perlu membuat permohonan mengikut prosedur di bawah Seksyen 9-1 Akta Perhimpunan Aman 2012 dalam tempoh 5 hari sebelum acara. Itu syarat-syarat yang perlu dipenuhi oleh mana-mana pihak yang ingin membuat perhimpunan sebagainya lah. Dan saya harap dia orang buat ikut prosedur lah. Kalau tidak ikut prosedur, kita akan ambil tindakan. Saya belum pasti dah buat permohonan atau tidak, nanti saya akan semak. Tapi hari terakhir untuk dia buat permohonan adalah hari inilah. Katanya selain memaklumkan kepada pihak polis 5 hari sebelum majlis berlangsung, penganjur juga perlu mendapatkan kebenaran daripada pemilik premis dan pihak berkuasa tempatan atau PBT. Jelas beliau, untuk perhimpunan yang didakwa akan diadakan di kawasan Sogo, penganjur perlu mendapatkan kebenaran dari Sogo dan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL. Selain itu katanya, ia juga mesti tidak ada bantahan daripada pemilik kedai sekitar atau Sogo sendiri yang akan membuat bantahan dalam tempoh 48 jam. Datuk Seri Ayub berkata demikian kepada media selepas merasmikan Hari Ulang Tahun Pasukan Gerakan Udara PGU Polis Diraja Malaysia PDRM ke-44 di Pangkalan Latihan PGU di Ipoh hari ini. Media sebelum ini melaporkan Pemuda Perikatan Nasional PN bersama Gabungan Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO bakal mengadakan Himpunan Gerakan Selamatkan Malaysia di hadapan Kompleks Sogo di Jalan Tunku Abdul Rahman di Ibu Negara. Tabung haji lancar TH Hairat. Alhamdulillah, bertemu kembali. Sebanyak 800 juta ringgit akan disalurkan kerajaan dengan kadar segera bagi penyelesaian jangka pendek untuk isu gangguan air yang dihadapi rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keperluan peruntukan bantuan itu bagi mengatasi masalah gangguan air di Kelantan dan Sabah yang merupakan sebahagian daripada kos keseluruhan mencecah 5 bilion ringgit. Kerajaan akan memulakan langkah untuk mereformasi modal industri air di seluruh negara agar lebih mampan dan holistik. Ini berhubung kait dengan air tidak berhasil NRW yang masih menyelubungi beberapa negeri yang menjadi tantangan kepada penyediaan bekalan air yang cekap kepada rakyat. Tekanan terhadap keperluan kos yang sangat besar untuk mengatasi masalah banjir. Beliau berkata demikian pada sesi pembentangan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 di Parlimen siang tadi. Tambahnya, selain bantuan itu, kerajaan juga akan terus meneroka kawasan yang bersesuaian bagi pengekstrakan sumber air bawah tanah dengan membina lebih banyak telaga tiup dan pembinaan empangan bawah tanah. Usaha juga akan digembleng untuk menyediakan sumber air mentah yang mencukupi melalui projek takungan air pinggiran sungai. Penerokaan sumber baharu air dan pembinaan infrastruktur air tersebut akan dapat memastikan keterjaminan bekalan air yang bersih dan selamat kepada rakyat selaras dengan agenda transformasi sektor air 2040. Dan dalam sesi pembentangan sama, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan cakna dan akan menangani isu keciciran murid. Beliau berkata sekolah model khas seperti Sekolah Komprehensif 9 atau K9 dan Sekolah Komprehensif 11 K11 akan diperbanyakkan bagi memberi peluang kepada anak-anak pedalaman mendapat akses pendidikan. Konsep pelaksanaan sekolah model khas komprehensif 9 tahun atau K9 adalah untuk memastikan anak-anak tidak tercicir daripada darjah 1 hingga tingkatan 3. Manakala K11 pula, ia bagi memastikan murid kekal berada dalam pengajian sehingga ke tingkatan 5 sekaligus dapat menamatkan pengajian selama 11 tahun. Sekolah model khas seperti Sekolah Komprehensif 9 K9, Sekolah Komprehensif 11 K11 akan diperbanyakkan bagi memberi peluang anak-anak dalam kalangan pribumi dan orang asli dari kawasan pedalaman dan pulau terpencil mendapat akses kepada pendidikan. Kerajaan cakna dengan isu keciciran murid dalam sistem pendidikan. Isu ini akan ditangani secara tuntas melalui pembangunan sistem pengesanan murid cicir bersepadu.
Selain itu katanya inisiatif sekolah bimbingan jalinan kasih untuk kanak-kanak warga negara yang terpinggir dan tiada dokumen pengenalan diri turut akan diperluas. Program subsidi bersasar akan dilaksana sepenuhnya menjelang Januari 2024. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata, sistem penggalan data utama atau PADU yang dilengkapi maklumat sosioekonomi setiap isi rumah akan mula melalui tempoh percubaan pada November ini bagi memastikan tiada yang tercicir. Rafizi berkata keutamaan bagi kerajaan ketika ini adalah untuk memastikan kedudukan maklumat sosioekonomi setiap isi rumah di negara ini telah lengkap dan berada sepenuhnya di dalam sistem PADU. Kaedah dan mekanismenya itu sama ada pindahan tunai, sama ada berdasarkan kad, sama ada di PAM, yang itu semua tu akan diputuskan dari semasa ke semasa kerana keutamaan kita sekarang ini adalah untuk memastikan maklumat sosioekonomi setiap isi rumah itu lengkap di dalam PADU. Beliau berkata demikian pada sidang media di lobi Parlimen hari ini. Jelas beliau penggunaan dan pembangunan data berkenaan akan membantu kerajaan menyasarkan subsidi dan bantuan dapat diagih dengan lebih sistematik berkesan selain mengurangkan risiko keciciran. Lembaga Tabung Haji TH melancarkan TH Khairat iaitu pelindungan takaful sebanyak RM12,000. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mukhtar berkata pelindungan itu untuk penerima manfaat sekiranya berlaku kematian atau hilang upaya menyeluruh dan kekal ke atas pendeposit dengan langganan tahunan serendah RM28. Inisiatif ini adalah salah satu komitmen dan langkah proaktif agensi di bawah tanggungjawab saya dalam meringankan beban kewangan pendeposit TH selain menggalakkan umat Islam untuk menabung dan membuat persediaan awal dari segi kewangan agar urusan waris sewaktu dan selepas kematian dapat diuruskan dengan baik. Saya berharap agar usaha seperti ini akan mendapat sambutan dan sokongan ramai kerana menerusi TH Khairat ini kebajikan dan kesejahteraan para pendeposit akan terus terpelihara. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan Majlis Pelancaran TH Khairat di Ibu Negara. Melalui TH Khairat ini katanya ia bukan sahaja memberi peluang kepada pendeposit TH untuk mempunyai pelindungan, malah pendeposit juga dapat memberi sumbangan infak. TH Khairat terbuka kepada semua pendeposit TH yang berumur seawal 30 hari sehingga 65 tahun dan ditaja jamin oleh Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad atau Takaful Malaysia dan Hong Leong MSIG Takaful Berhad atau HLMT. Bayaran RM28 adalah secara potongan terus daripada akaun TH secara tahunan dan pendaftaran boleh dilakukan melalui portal atau aplikasi tijari. Pendeposit juga boleh mendaftarkan TH Khairat untuk akaun anak di bawah jagaan yang berumur di bawah 18 tahun di tijari. 4 pegawai polis berpangkat inspektor mencatat sejarah tersendiri apabila menjadi kumpulan pertama juruterbang wanita bagi pasukan Gerakan Udara PGU Polis Diraja Malaysia PDRM. Mereka merupakan antara 12 juruterbang PGU yang berjaya menamatkan kursus Private Pilot's License atau lesen juruterbang persendirian. Mereka ialah Inspektor Wan Aulia Hami Farihin Wan Azulkifli 31 tahun, Inspektor Yoh Yichi 31 tahun, Inspektor Siti Nabila Abdullah 33 tahun dan Inspektor Nur Hidayah Muhammad Aisyah 33 tahun. Menurut Inspektor Nur Hidayah yang juga penerima anugerah peserta kursus PPL terbaik, dia bersyukur apabila penyertaannya itu bukan sahaja melakar sejarah tersendiri untuk PGU, malah memahat kenangan terindah untuknya. Cabarannya kerana kami adalah pilot wanita yang pertama, jadi kami haruslah menunjukkan kami punya kebolehan sama seperti lelaki daripada segi akademik dan dari segi penerbangan. Apa yang mendorong untuk terlibat dalam kompetisi? Saya terdorong kerana ini adalah pengambilan pertama. Jika saya tidak apply ini, saya mungkin akan tidak dapat untuk masuk untuk next intake. Jadi saya tak akan lepaskan peluang ini lah. Menurut 2 lagi pegawai polis wanita terbabit, mereka terpanggil turut serta dalam pemilihan juruterbang wanita pada November 2021 kerana mahu mencabar kebolehan dirinya untuk standing dengan juruterbang lelaki. Kami sebelum ni kami bekerja di bawah, kami sebagai pegawai polis. So jadi kami
nak mencabar diri kami untuk satu yang baru. So kami nak pegawai-pegawai wanita lain yang mampu buat apa yang seperti pegawai-pegawai lelaki juga buat. Bukan nak mencabar, tapi kami rasa kami boleh untuk bekerja, untuk berada bersama mereka. Sebab sebelum ini tiada juruterbang wanita. So kami ni sebagai wanita, kami dah jadi bagi sebagai satu inspirasi kepada masyarakat dan juga PDRM. So perempuan pun boleh buat juga dalam bidang aviation ini sebab jarang-jarang minoriti penglibatan wanita dalam aviation ini. Kesemua mereka dianugerahkan lencana sayap juruterbang yang disematkan Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Han Maidin PC sempena Hari Ulang Tahun PGU ke-44 di Pangkalan Latihan Pasukan Gerakan Udara di Ipoh hari ini. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM yakin dapat melahirkan lebih ramai profesional dalam bidang halal menerusi modul eksekutif halal antarabangsa baharu yang sedang dibangunkan. Datuk Dr. Muhammad Naim Mukhtar berkata selain melahirkan bakat-bakat baru dalam industri itu, modul berkenaan juga dapat meningkatkan nilai komersial pensijilan halal negara ke peringkat antarabangsa. Matlamat modul yang dibangunkan oleh JAKIM ni ialah untuk melahirkan bakat-bakat lah, professionals, mereka yang mahir dalam dalam bidang halal ini. Dan kita harapkan dengan modul yang sedia ada ni yang dibangunkan akan dapat melahirkan bakat-bakat baru, dan sudah tentu bakat-bakat baru yang mahir berkaitan dengan halal ini kita akan import, kita akan ekspor ke luar negara lah untuk membantu negara-negara di luar. So jadi ini kan adalah satu pengiktirafan. Terdahulu beliau menghadiri Majlis Makan Malam Konvensyen Badan Pensijilan Halal ke-13 di Ibu Negara. Konvensyen berkenaan yang berlangsung selama 3 hari bermula semalam mengumpulkan peserta daripada 84 negara. Untuk rekod, JAKIM telah memberikan sijil akuan halal kepada 47 negara terlibat. Turut hadir pada majlis berkenaan Ketua Pengarah JAKIM Datuk Hakimah Muhammad Yusof. Jelas Datuk Hakimah, modul sedia ada ketika ini hanya membuat kerjasama dengan syarikat Original Equipment Manufacturer atau OEM tempatan yang mempunyai kilang di luar negara, dan ia perlu ditambah baik agar standard halal Malaysia dapat diguna pakai syarikat di luar negara. Selepas ni, robot goreng ayam. Laporan luar negara, bau mayat kini di mana-mana. Itu situasi terkini dihadapi mangsa gempa bumi di Maghribi yang masih meneruskan usaha mencari dan menyelamat atau SAR. Hari ketiga bencana itu menyaksikan angka korban kini melebihi 2,100 nyawa. Meskipun bertarung dengan masa dan keadaan yang mencabar, ia tidak mematahkan semangat pasukan penyelamat untuk meneruskan operasi SAR. Kerajaan Maghribi mengesahkan telah menerima bantuan antarabangsa daripada beberapa negara. Setakat ini, kerajaan Sepanyol, Britain, Qatar dan Emirat Arab Bersatu telah menghantar pasukan SAR. Menurut penduduk, mereka kini amat memerlukan bantuan ubat-ubatan terutama untuk penyakit kronik seperti darah tinggi dan diabetes. Dalam pada itu, rakyat Maghribi termasuk pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan NGO turut berganding bahu membantu mengumpulkan dana selain makanan, selimut dan keperluan lain untuk mangsa yang terjejas. Dalam kejadian Jumaat lalu, gempa bumi dengan magnitud 6.8 melanda kawasan pergunungan yang jaraknya 72 km di barat daya bandar pelancongan Marrakesh. Gegaran kuat mengakibatkan banyak bangunan rosak, malah ada yang musnah sepenuhnya. Gempa ini adalah yang terkuat pernah direkodkan di negara itu. 2 terkorban manakala 4 lagi cedera apabila sebuah pesawat ringan terhempas sebelum meletup di sebuah acara pertunjukan udara di Hungary. Seorang kanak-kanak perempuan antara yang cedera parah dalam insiden berkenaan. Insiden berlaku di lapangan terbang Borgong, kira-kira 70 km daripada ibu negara Budapest. Ketika kejadian, pesawat ringan itu kelihatan hilang kawalan sebelum terhempas di sebuah kawasan parkir berhampiran. Menurut polis, 2 mangsa yang terkorban adalah juruterbang dan seorang penumpang. Manakala di darat, 4 mangsa cedera termasuk 3 daripadanya melecur teruk. Antara yang cedera parah seorang wanita, seorang lelaki dan seorang kanak-kanak perempuan. Seorang lagi mangsa iaitu seorang kanak-kanak lelaki mengalami cedera ringan. Kemalangan melibatkan pertunjukan udara jarang berlaku di Hungary. Punca kejadian masih dalam siasatan.
Baik, di Korea Selatan, pemilik sebuah restoran menjual ayam goreng yang popular di negara itu menemui jalan terbaik menangani masalah kekurangan pekerja yang dialaminya. Dia memilih untuk menggunakan robot untuk menggoreng. Menurut pengasas restoran franchise Robert Chicken, Kang Ji-yong, pada mulanya dia agak skeptikal terhadap kebolehan robot untuk menggantikan manusia dalam kerja menggoreng ayam. Bagaimanapun, setelah mencubanya, dia mendapati kebolehan robot bukan sahaja standing, malah lebih baik daripada manusia dalam menggoreng ayam berikutan kepantasan dan ketepatannya. Pelanggannya juga berpuas hati dengan kualiti ayam goreng yang dijual di restoran itu. Walaupun mempunyai nilai pasaran domestik mencecah $5.3 bilion Amerika, iaitu ketiga tertinggi di dunia, Korea Selatan berdepan masalah kekurangan tenaga kerja muda. Ia berikutan kadar kelahiran di negara itu antara terendah di dunia. Tahun lalu dianggarkan 54% pengusaha dalam sektor makanan berdepan kesukaran mencari pekerja. Sekian untuk malam ini, saya Nazira Syaringat dan Jurubahasa Isyarat Azlina Muhammad Isa. Satukan ummah dengan ilmu bagi memberkati Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.